Amalan sihir bukanlah satu perkara yang baru dan asing di negara kita pada masa kini. Amalan sihir ini telah lama berleluasa berketiadaan perundangan khusus dan pembuktian yang sukar untuk dibuktikan di peringkat mahkamah bagi menghukum si pelaku tersebut. Sungguh merisaukan lagi bahawa wujudnya kes sihir ini dalam hubungan suami isteri dan juga dalam institusi kekeluargaan yang akhirnya memperandakan kehidupan antara ahli keluarga, masyarakat dan mewujudkan keruntuhan rumah tangga. Adapun juga yang berlaku pada masa kini di mana pasangan suami isteri ini didatangkan perasaan saling benci-membenci secara tiba-tiba yang keterlaluan akibat disihir oleh pihak ketiga. Statistik PDRM menunjukkan bahawa ketaksuban amalan sihir ini menyebabkan orang ramai berjuta-juta ringgit rugi akibat berlaku dalam kalangan peniaga gara-gara ditipu oleh bomoh. Malaysia patut dan perlu mencontohi negara Brunei yang telah pun melaksanakan undang-undang jenayah berkaitan sihir sejak tahun 1993. Maka dengan itu, kerajaan perlu mengambil langkah proaktif dan drastik bagi melaksanakan undang-undang jenayah sihir bagi mengekang aktiviti sihir terus berleluasa. Saya akan menerangkan berkaitan dengan sihir. Apa yang dimaksudkan dengan sihir? Seperti yang diketahui, ilmu sihir ialah suatu ilmu mistik yang berunsurkan gaib. Ia merupakan ilmu yang tertua yang diamalkan di dunia yang diwarisi turun-temurun sejak bermulanya sejarah manusia sehinggalah ke hari ini masih ada lagi yang mengamalkan ilmu sihir ini. Sihir adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu as-sihru yang membawa beberapa maksud. Menurut Kamus Dewan, ilmu sihir ini ialah sejenis ilmu gaib yang meliputi guna-guna, pukau, tuju, mantra dan lain-lain yang boleh menyakiti dan mempesona seseorang. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebutkan sebagai black magic, iaitu ilmu sihir yang melibatkan bacaan jampi mentera untuk memanggil semangat jahat. Di sini saya bawakan beberapa definisi daripada sarjana Islam dan antaranya ialah Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau telah mengemukakan 3 definisi sihir. Yang pertamanya bayangan dan khayalan ataupun gambaran yang hakikatnya tidak wujud sama sekali. Kedua, sesuatu yang dihasilkan oleh ahli sihir dengan pertolongan ataupun bantuan jin setelah ahli sihir tersebut memenuhi kehendak syaitan atau menyembah, merendah hati atau menyediakan jamuan seperti yang disyaratkan oleh syaitan. Dan yang ketiga, sesuatu yang tersembunyi tempat pengambilannya. Menurut Al-Badawi pula mentafsirkan bahawa sihir adalah sebagai sesuatu yang dihasilkan dengan cara mendekati syaitan. Samalah juga dengan Ibn Hajar Al-Asqalani. Sihir adalah perkara ajaib, mistik dan perkara gaib. Tetapi bukanlah mukjizat kerana ia boleh dipelajari dan diperolehi seseorang menerusi bantuan syaitan. Bagaimana? Macam yang kita tengok dalam cerita-cerita berkaitan dengan sihir. Mereka baca jampi ataupun mentera yang memuji-muji syaitan ataupun jin untuk minta pertolongan mereka sehingga menganggapkan syaitan ini mampu membantu seseorang itu untuk mendapatkan sesuatu. Sampai ke satu tahap mereka menganggap baik amalan tersebut untuk mendekati dan mengasihi syaitan. Namun perbuatan ini memberikan kesan sama ada kepada pelaku atau pengamal sihir dan orang yang terkena sihir itu sendiri. Apa yang berlaku bila terkena sihir? Sihir ialah perbuatan yang luar biasa yang sukar kita fahami oleh manusia sendiri, sukar untuk faham kerana kita tak dapat mengetahui sebab-sebab serta perbuatan tersebut dilakukan kerana perbuatan tersebut dilakukan secara tersembunyi dan penuh dengan tipu daya. Dan pada asalnya sihir ini digunakan adalah untuk bertujuan mengelirukan pandangan mata sehingga menimbulkan khayalan kepada orang yang disihir sehingga tidak sedar perkara yang berlaku. Perlu diingat bahawa amalan sihir ialah salah satu dosa besar dan Islam menolak amalan ini dan mengajar Islam meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-Falaq. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Falaq ayat 4.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yang bermaksud dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan. Dalam hadis Rasulullah SAW sendiri juga telah menyenaraikan amalan sihir sebagai salah satu dosa besar. Di mana dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, jauhilah 7 jenis dosa besar yang membinasakan yang membinasakan. Sahabat bertanya, wahai pesuruh Allah, apakah dosa-dosa itu? Lalu baginda pun bersabda, iaitu menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan melainkan dengan alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari daripada perang, dan menuduh wanita muhsan beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan zina. Bahkan pengamal sihir ini juga boleh membawa kepada kekafiran. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinnash syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tetapi yang bermaksud puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan, yakni dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Dan perlu diingat, tujuan syaitan yang dilaknat adalah mengajar manusia berkaitan sihir ini dengan tujuan yang tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan manusia ini mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, bahkan menduakan Allah Ta'ala. Prinsip pembuktian di mahkamah bergantung kepada fakta dan bukti-bukti yang zahir. Ini bertentangan dengan amalan sihir yang bersifat metafizik dan merumitkan pembuktian yang melibatkan jenayah sihir ini. Terdapat beberapa jenis keterangan yang boleh digunakan pakai seperti ikrar, syahadah, qarinah dan pendapat pakar. Ikrar dan syahadah merupakan dua kaedah pembuktian yang disepakati oleh fuqaha, namun ianya amat sukar untuk diperolehi. So biasanya kaedah qarinah dan pendapat pakar ataupun keterangan pakar yang akan terpakai untuk membuktikan fakta-fakta yang tak dapat dilihat secara langsung. Relevanan fakta yang dikemukakan mengikut undang-undang. Mengikut Seksyen 5 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003, terdapat dua fakta yang boleh dikemukakan di mahkamah, iaitu fakta isu atau persoalan dan fakta yang berkaitan, iaitu qarinah. Fakta persoalan bermaksud fakta yang wujud dengan sendirinya atau berkait dengan fakta lain yang menjadi isu terhadap sesuatu hak atau liability yang dikemukakan di mahkamah. Manakala qarinah pula membawa maksud fakta yang mempunyai kaitan dengan fakta yang satu lagi dengan apa-apa cara yang disebutkan. Yang relevan atau qarinah yang perlu dibuktikan ialah: pertama, dakwaan seseorang yang terkena sihir; kedua, seseorang yang mempunyai konflik atau perselisihan faham dengan tertuduh; dan yang ketiga, penemuan bahan-bahan yang mencurigakan atau pelik. Mangsa perlu membuktikan bahawa barang yang dijumpai tersebut bukanlah milik mangsa dan barang tersebut dijumpai sejurus selepas mangsa mengalami tanda-tanda yang luar biasa. Contohnya seperti mengalami mimpi ngeri ataupun mangsa tersebut berkelakuan pelik. Jadi apabila dakwaan sihir tersebut dapat dibuktikan berdasarkan tanda-tanda yang dialami oleh mangsa, diikuti dengan wujudnya konflik antara tertuduh dan mangsa serta penemuan bahan-bahan yang mencurigakan, maka fakta-fakta ini dianggap fakta yang relevan. Fakta ini bertepatan dengan peruntukan Seksyen 6 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Fakta yang menjadi sebahagian daripada transaksi yang sama ialah qarinah. Pembuktian fakta relevan berdasarkan pendapat pakar di Mahkamah Syariah telah mula diterima sejak tahun 1990 lagi. Terdapat 3 kategori pendapat pakar dalam pembuktian sihir di Mahkamah Syariah, iaitu yang pertama, pakar dalam bidang forensik. Keterangan pakar forensik amat diperlukan dalam menentukan bahan-bahan yang biasa digunakan dalam ilmu sihir. Bahan-bahan tersebut terbahagi kepada dua, iaitu pertama, bahan-bahan yang bersifat natural, dan yang kedua, bahan-bahan yang bersifat non-biological source. Bahan-bahan yang bersifat natural termasuklah cebisan pakaian, darah, rambut, air mani, air kencing, DNA ataupun cap jari. Manakala bahan-bahan yang bersifat non-biological source pula seperti kaca, kesan tapak kaki, minyak, kayu atau alat-alatan yang digunakan dalam ilmu sihir.
Kategori pendapat pakar yang kedua ialah pakar yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ilmu sihir. Pakar yang dimaksudkan adalah pakar tersebut perlu mempunyai pengalaman dalam menjalankan rawatan pemulihan pesakit gangguan sihir seperti pengamal-pengamal perubatan Islam yang diiktiraf. Di Malaysia, satu badan yang dikenali sebagai Gabungan Persatuan Pengamal Pengubatan Islam Malaysia ataupun GAPIMA telah ditubuhkan. Dan tujuan GAPIMA ini ditubuhkan adalah untuk mengiktiraf individu-individu tertentu sebagai pengamal perubatan Islam, dan ahli-ahlinya akan sentiasa dipantau dari semasa ke semasa oleh majlis pengawasan yang dilantik yang terdiri daripada pakar perubatan Islam, panel akidah JAKIM dan Kementerian Kesihatan. Manakala pakar yang mempunyai pengalaman dalam bidang ilmu sihir pula ialah kepakaran yang dimiliki oleh ahli sihir yang telah bertaubat, boleh digunakan untuk menerangkan selok-belok ilmu sihir di mahkamah. Seterusnya, kategori pendapat pakar yang ketiga ialah pakar dalam bidang psikologi. Keterangan pendapat pakar dalam bidang psikologi adalah bertujuan untuk membantu mahkamah dalam mengenal pasti kesan penyakit yang dialami oleh mangsa. Hal ini kerana terdapat sebahagian penyakit yang mudah dikaitkan dengan pengaruh jin, iaitu penyakit-penyakit yang diklasifikasikan sebagai kecelaruan psikiatri. Pembuktian bagi qarinah dan pendapat pakar dalam pembuktian sihir di mahkamah. Darjah pembuktian ialah sesebuah asas yang mana di dalam pertikaian berhubung dengan kebolehpercayaan wujud ataupun tidak wujud kes sesuatu fakta yang mana dia boleh diterima ataupun tidak boleh diterima. Jadinya beban pembuktian dalam kes mal ini adalah terletak kepada pihak yang mengatakan fakta-fakta, iaitu yang dinamakan al-mudda'i, manakala juga terletak kepada pihak yang menafikan fakta-fakta yang dinamakan sebagai al-mudda'i alaih. Jadinya dalam kes mal, plaintiff dan defendant kedua-duanya memikul beban untuk sesebuah pembuktian. Pada asasnya tahap pembuktian ini terbahagi kepada 5, iaitu yakin, zon al-ghalib, zon, syak dan waham. Baiklah, yang pertama ialah yakin. Yakin merupakan pembuktian tanpa keraguan yang mencapai tahap 100%, iaitu merupakan keterangan yang konkret dan tidak boleh dipatahkan. Iaitu contoh keterangan ialah keterangan yang dicapai melalui tahap yakin ialah ikrar dan juga syahadah. Yang kedua ialah zon al-ghalib. Zon al-ghalib merupakan tahap pembuktian kedua yang mana dia diterima di mahkamah, mempunyai pembuktian yang melampaui keraguan munasabah, iaitu beyond reasonable doubt. Yang mana tahapnya ialah 90 hingga 99.9%. Contohnya ialah qarinah. Zon ialah bermaksud sangkaan ataupun dalam keadaan yang tidak pasti sama ada lebih kepada hampir-hampir atau mirip kepada benar. Tahap ini tidak cukup untuk mensabitkan sesuatu kes, yang mana jika dia sampai kepada tahap yang mana dia belum sampai kepada tahap zon al-ghalib. Yang seterusnya ialah syak. Syak ialah sangkaan kepada keadaan yang tidak pasti, iaitu 50-50. Di antara sabit atau tidak sabit persamaan berkemungkinan di antara yang benar atau yang salah. Melalui kaedah fiqh, yakin tidak akan terangkat melalui syak kerana tahap syak adalah berkemungkinan salah. Seterusnya ialah waham. Waham merupakan yang terakhir, yang merupakan tahap pembuktian yang mana yang paling terendah, dan ia hanyalah sangkaan semata-mata atau dalam keadaan tidak pasti, lebih cenderung kepada berlakunya kesalahan dan tidak boleh dijadikan asas kepada pensabitan. Baiklah, seterusnya ialah qarinah. Qarinah boleh dijadikan sebagai keterangan relevan dalam pembuktian kes sihir ini. Kerana kes ini adalah sangat rumit dan adalah sangat mustahil untuk kita mendapatkan seseorang saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut, dan adalah sangat rumit untuk mendapatkan pengetahuan daripada tukang sihir itu secara sukarela. Jadi pendekatan yang kita ambil di sini ialah menggunakan kaedah qarinah dalam pembuktian menjadi asas kepada sabit sesebuah kes itu. Yang ini dengan mendatangkan beberapa tanda-tanda sihir, dengan mendatangkan beberapa bukti yang sebanyak mungkin fakta yang relevan untuk membenarkan dakwaan tersebut. Jadi qarinah ini adalah boleh mencapai satu tahap yang tinggi dan kukuh. Akan tetapi dalam kes sihir ini qarinah sangat sukar untuk mencapai, sekalipun ke tahap zon al-ghalib
kerana untuk membuktikan hubungan di antara korina dan sihir itu adalah sangat sukar. Adapun pembuktian melalui pendapat pakar. Pendapat pakar juga merupakan suatu yang relevan yang boleh diterima di dalam mahkamah syariah. Ini kerana seseorang yang mengeluarkan pendapat itu adalah orang yang berkebolehan dan orang yang berpengetahuan dalam bidang sihir. Adapun kalau seorang saksi ataupun seorang hakim itu sendiri tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang ini, maka pembuktian itu tidak diterima kerana darjah kebolehpercayaan itu rendah dan boleh meragukan. Justru itu, pendapat pakar diperlukan dan memainkan peranan penting kerana pendapat tersebut dikeluarkan oleh orang yang berpengalaman, orang yang berpengetahuan, orang yang mempunyai kepakaran dan kelebihan dalam bidang sihir untuk membantu hakim menyelesaikan sesuatu kes. Akhir sekali, berdasarkan Akta Keterangan Mahkamah Syariah, keterangan pendapat pakar diletakkan di bawah korina. Ini kerana keterangan ini amat diperlukan di zaman kontemporari ini dalam menyelesaikan kes yang rumit yang berleluasa. Sebagai contoh, salah satu pembuktian melalui keterangan pendapat pakar yang mana boleh sampai kepada tahap kepastian yang tertinggi, iaitu adalah dalam kes yang memerlukan pendapat pakar mengenai cap jari dan DNA yang mana menentukan identiti seseorang. Cap jari dan DNA ini setiap manusia adalah berbeza walaupun dalam faktor usia dan kemalangan.